Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Datuk Timbalan PSU, seluruh ahli kuasa surau Salih Al-Hashim Muhammad, Kementerian Kerja Raya. Ini first time saya main surau ni. Selalu saya ingat saya main surau lagi satu. Belah ni. Yang tu jadi kontrak tahunan setiap Ramadan rasanya. Setiap kali Ramadan. Salih Al-Hashim Muhammad dia pindah kontrak mesin dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Kita berada dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Khadijah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyebutkan bahawa Salih Al-Hashim Muhammad, Allahumma salli Muhammad, inna Allaha utaqa'u fi kulli yawmin wa laylatin wa kulli abdin minhum da'watun mustajabatun. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad wa Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawa sesungguhnya bagi Allah orang yang dilepaskan daripada api neraka pada setiap hari dan setiap malam, yakni dalam bulan Ramadan. Setiap hamba daripada mereka mempunyai doa yang mustajab. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffihatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuhtah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillah utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailatin." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Baik. Dalam hadis ini yang hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, apabila datang awal daripada bulan Ramadan, dibelenggu syaitan-syaitan dan jin yang ganas, ditutup pintu-pintu neraka sehingga tidak dibuka satu pintu pun daripadanya, dan dibuka pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu syurga sehingga tidak ditutup satu pintu pun daripadanya. Lalu para penyeru menyeru, "Wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, lakukanlah. Dan wahai orang-orang yang inginkan kejahatan, kurangkanlah. Di sisi Allah, ramai orang yang dibebaskan daripada neraka. Dan begitulah terjadi pada setiap malam, yakni dalam bulan Ramadan." Oh, subhanallah, tuan-tuan. Hadis ini cerita tentang antara kelebihan daripada bulan Ramadan yang ada dalam bulan Ramadan yang tak ada pada bulan-bulan yang lain, ialah Allah melepaskan senarai orang-orang yang dah tersenarai untuk jadi ahli neraka. Dibebaskan dia daripada api neraka, Salih Al-Hashim Muhammad, setiap malam dalam bulan Ramadan. Dan dalam hadis yang kita baca di awal tadi ni, di antara ciri orang yang dibebaskan dia daripada
daripada neraka ni ialah orang yang banyak berdoa kepada Allah. Sebab Nabi sebut, dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli abdin minhum, pada setiap hamba di kalangan mereka, da'watun mustajabatun, mempunyai doa yang mustajab. Jadi kita ni mudah-mudahanlah tuan-tuan termasuk dalam kelompok orang yang akan dibebaskan daripada neraka disebabkan keberkatan bulan Ramadan yang kita duduk ni. Sallallahu alaihi wasallam. Nak kena pastikan kita jadi lagu tu lah. Pasal kita ni kalau tak masuk syurga, tuan-tuan, kita masuk neraka. Kalau masuk syurga, kalau masuk neraka, jangan harap. Dahsyatnya keadaan waktu duduk dalam neraka. Jangan rasa ada satu saat pun kita nak duduk dalam neraka. Nombor satu sekali, kita keadaan dalam neraka ni bukan sama macam keadaan panasnya dekat dunia ni. Waktu tu pun tak sama. Sebab akhirat, dia satu hari dia alfusanah dunia. 1000 tahun dunia. Ulama sebut yang membahaskan tentang 1000 tahun tu, bukan kadang bermaksud 1000 tahun itu dengan kiraan, tapi nak menggambarkan panjangnya waktu tu. Sehingga kan, hari akhirat dia tak ada sebut lail. Dia tak sebut malam. Tuan-tuan perasan tak kalau sebut akhirat dia sebut apa? Sebut apa? Yaum, al-yaum, yaumul akhirah. Betul tak? Yaumul akhirah. Yaum tu apa maksudnya? Hari. Hari. Dia tak sebut, bahkan dia tak sebut ayam. Ayam ni maksud bukan ayam tu. Bukan ayam. Ayam ni maksud dia jamak daripada yaum. Dia banyak-banyak. So, maksud ayam hari-hari dalam bulan, dalam dia akhirat. Disebut yaumul akhirah. Yaum maksud sehari. Sebab tempoh sehari. Sebab tempoh duduk di akhirat ni, dia terlalu panjang sampai kita berasa macam sehari. Nilai sehari di akhirat nak banding dengan dunia 1000 tahun. Boleh bayang tak kalau 1000 tahun tu, kita hidup sepanjang 1000 tahun tu, siang saja. Siang, tak berjumpa malam. Kita akan kata apa? Kita akan kata sepanjang hidup kita duduk pada waktu siang. So, dia macam seolah macam tak wujud malam. Dia tak ada nilaian dia sama macam dekat dunia. Sehari siang, nanti malam. Lepas tu siang, nanti malam. Waktu siang aktiviti kita macam lain. Waktu malam aktiviti kita macam lain. Tapi ke akhirat, kalau duduk dalam neraka, azab tu lah sepanjang-panjangnya. Azab tu lah sepanjang-panjangnya. Waktu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu dilemparkan kita, na'udzubillah min zalik, bukan kita. Waktu dilemparkan ahli neraka Allah SWT masuk dalam neraka, waktu dilempar tu saja akan membakar daging-daging dia sallallahu alaihi wasallam sampai ke tulang-tulang dia akan menjerit dengan jeritan yang keluar daripada kerongkong dia. Orang yang dilempar dalam neraka ni, macam mana dia punya jerit tu, dia teriak ni keluar pada kerongkong ni, keluar pada dalam dada ni, macam tu lah. Allah. Dan dia akan teriak sepanjang hari, minta merayu merintih untuk keluar. Allah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebut dalam Quran sallallahu alaihi wasallam, api neraka ni Allah akan tutup neraka ni sallallahu alaihi wasallam, supaya panas daripada api tu dia tak akan keluar. Dia akan meredakan kepanasan daripada neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang nak masuk ke neraka ni, waktu dia duduk berdiri, neraka naik dekat depan tu, waktu kita duduk pada mahsyar tu, neraka tegak naik tu saja, sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Allah sebut, wa tara kulla ummatin jasiyah, dalam kitab, dalam surah Al-Jasiyah. Waktu tu kamu akan jatuh melutut disebabkan ketakutan. Nampak neraka tu hitam tegak di leher dia panjang. Leher dia ada mata dia akan tengok. Dia akan perhati. Kita dapat melihat mata neraka ni sejauh 300 tahun perjalanan. Bunyi ngauman neraka tu, bunyi ngauman api yang sangat panas ni, dapat didengar sejauh 300 tahun perjalanan. Tu dia bayang waktu kita duduk kat padang mahsyar tu, kadang bersesak-sesak tu, Allah suruh panggil neraka. Panggil neraka mai.
Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pergi jumpa dengan malaikat Malik. Allah panggil neraka. Dia kata, mana umat Muhammad? Umat Muhammad dah tunggu dah standby dah. Kita waktu duduk di mahsyar. Kita duduk soft paling depan sekali. So bila tarik neraka tu, kita lah orang depan sekali yang akan menghadap kepada neraka tu. Paling dekat nampak neraka. Waktu tarik tu, dalam riwayat sebut, Nihayah fil Fitan wal Malahim, karangan Imam Ibn Katsir dalam kitab ada cerita, ada 70,000 tali penambat yang akan heret neraka. Dan daripada setiap tali itu ada 70,000 malaikat yang akan tarik. Nak beritahu kata besar neraka tu, waktu dia tarik mai tu, sampai depan kita tu, terus naik leher neraka yang berwarna sangat hitam. Naik leher. Kita yang duduk ni, nampak neraka tu. Tu yang kita duk baca hari Jumaat, tiap hari Jumaat tu. Khatib duk peringat, tu imam selalu duk peringat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana sama sikit, absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Macam tak apa macam bisa dengar lah Ustaz. Pergi main Jumaat. Pergi main apa? Subuh pagi Jumaat kan. Surah Sajadah. Sallallahu alaihi wasallam. Walau tara idzil mujrima, bila kamu melihat orang-orang berdosa itu, mereka tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan. Tunduk tak berani nak angkat kepala tu. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah nampak ada api neraka yang menjulang-julang depan kami ni. Kami nampak ada dosa-dosa yang kami buat ni. Minta apa? Farja'na na'mal salihan. Hantar kami balik pergi dunia, ya Allah. Kami nak buat amal soleh. Inna muqinun. Hari ini kami yakin dah. Itulah kata-kata kita ni. Allah kata apa kita? Sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itulah api neraka Jahannam. Yang kami duk pesan dah dulu, jangan duk masuk dengan dia. Surah Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Macam ayat dah. Pesan dah jangan duk masuk. Hari ni hampa rasa panas dia. Disebabkan kemungkaran yang hampa buat dulu ni. Tuan-tuan Rasulullah, bila naik saja neraka tu, kita semua tunduk, tak berani angkat. Jatuh melutut sebab takut ni. Waktu tu saat kita Allah buat apa? Allah bentangkan titian sirat. Titian sirat tu duduk atas neraka betul-betul. Titian sirat tu duduk atas neraka betul-betul. Yang halus dia lebih halus pada rambut. Yang tajam dia lebih tajam daripada pedang. Yang hadis sahih. Halusnya lebih halus. Dan kita akan melalui neraka tu. Kita akan berjalan ni melalui atas neraka tu. Sebab tu dalam riwayat sebut, Sallallahu alaihi wasallam, waktu melintas tu, ada orang yang sampai kat sana tu, rentung hitam. Panas daripada api neraka ni naik kiri, kanan, atas, bawah. Panas dia sampai duduk melintas tu, sampai sana, hangit, hitam. Tapi takdirnya, dia tak itu. Ada cakok-cakok besi pula kiri kanan ni. Cakok-cakok besi ni. Yang akan cakok tubuh badan dia, bila kena cakokan tu, dia tak terlepas. Dia tak akan terlepas dari cakokan, melainkan dia akan jatuh ke bawah. Ada orang, ni cerita semua orang lah, Surah Maryam sebut, semua orang akan melintas titian sirat ni. Semua orang akan melalui dalam neraka ni. Maksudnya semua orang tak akan terlepas. Semua kita akan lintas titian sirat, dan lintasan itu melalui neraka Jahannam. Semua orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam, tengoklah waktu tu, pendahsyatan dia. Rasa hit dia, panas dia. Tapi ada orang yang sedang-sedang sampai sana. Dia sedang-sedang dia sampai sana lah. Lepas tu dia tanya pula malaikat. Malaikat, mana jambatan yang dipeduk kata tu, yang kami duduk dengar tu, mana jambatan tu? Dia, kamu dah lepas dah? Lepas dah, Nabi? Lepas dah. Dia lintas macam kilat yang menyambar. Susah sampai. Subhanallah. Sedangkan dalam sebuah riwayat sebut, nak naik tu 10,000 tahun. Tengah mendatang 10,000 tahun. Turun 10,000 tahun. Dalam perjalanan tu, licin tu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Licin tu, 10,000 tahun tu berjalan
Dalam keadaan, saya tak tahu nak gambar. Sedangkan kat bawah ni api dalam keadaan api yang menyala-nyala. Tapi sebelum tu, waktu kita nampak neraka tu, subhanallah, saya simak, memang kita tak boleh. Takut. Takdirnya ada orang yang akan terus lempar dalam neraka. Dia keluar leher dari neraka ni, keluar leher. Patut orang-orang yang akan masuk neraka tanpa hisap ni. Dia tak nak bincang lah ni. Ambil, lempar dalam neraka. Tangkap ni, lempar dalam neraka. Tuan-tuan boleh bayang, kita punya takut ni, sebab entah-entah kita ni, yang termasuk ni. Takut tengok orang sebelah. Tarik Allah. Macam burung yang mematuk makanan ni gambar. Bila lempar saya masuk neraka, tuan-tuan, belum jatuh lagi. Dah membakar lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu bila masuk jatuh saja, tuan-tuan, 70 tahun daripada tebing neraka tu sampai ke dasar neraka. Dia punya kedalaman neraka. Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba dengar bunyi. Bunyi satu bunyi yang kuat. Para sahabat macam bingung-bingung. Bunyi apa ni? Nabi tanya, kamu tahu tak bunyi apa tu? Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul mengetahui bunyi apa. Itu bunyi batu yang dilemparkan daripada jurang api neraka sampai ke dasar neraka 70 tahun yang lalu. Hari ni baru sampai. So, bila orang yang duduk dalam neraka ni, dia cuba nak keluar daripada neraka. Dia cuba nak keluar. Nak keluar tu tak boleh keluar sebab jurang dia terlalu dalam. Dan tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar itu. Panasnya api neraka Jahannam ni, Nabi gambarkan 70 kali panas, 70 kali lebih panas daripada api yang paling panas berada di muka bumi Allah. Itu pun api yang ada kat bumi ni, dicelup dah. Allah dah celup beberapa kali dah dalam lautan supaya kita boleh guna. Kalau tak, itu pun kita tak boleh guna. Tu yang 1/70. So, kalau cerita orang yang duduk dalam neraka ni, dia duduk azab dalam neraka, dia angkat, dia diletak di api yang paling panas kat dalam dunia, dia boleh rehat. Sebab sejuknya api yang dalam dunia ni nak dibandingkan dengan api yang dalam neraka. Neraka ni hitam, gelap. Dia api, tapi gelap. Api yang tak menerangkan, tak memberi cahaya dan tak menerangkan. Sebab Nabi gambar, api ni bila dibakar 1000 tahun, sallallahu alaihi Muhammad, sampai dia jadi kemerah-merah. Bakar sampai dia merah 1000 tahun. Kemudian dibakar lagi atas dia 1000 tahun, sampai jadi putih. Putih seputih-putihnya, panas. Tak pernah tengok api warna putih. Dibakar lagi 1000 tahun, sampai api ni jadi hitam. Hitam ni sampai orang duduk dalam neraka, dia tak tengok tangan dia sendiri ke depan, dia tak nampak. Neraka. Kalau macam tu keadaan rasa nak duduk dalam neraka, ada yang kata apa? Ustaz, kalau semua nak duduk dalam neraka, semua orang nak duduk dalam syurga, siapa nak duduk dalam neraka? Tak apalah. Dia ingat apa neraka ni lagu mana ke? Subhanallah. Allah Ustaz, ujung-ujung masuk syurga juga. Asalkan ada iman dekat dada ni, ujung-ujung masuk neraka, ujung-ujung masuk syurga juga. Dia ingat neraka tu macam mana ke? Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Bukan sekadar tu. Allah cerita lagi. Allah gambarkan lagi keadaan ahli neraka ni macam mana. Dia akan dipasakkan dan dipacakkan di tiang-tiang besi. Dipacak, dia duduk dalam neraka supaya dia tak pergi mana. Ada pancang-pancang besi, dia akan diikat di pancang-pancang besi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian dipakaikan daripada baju-baju besi yang dibuat daripada api neraka. Sebab tu seorang ulama dia sebut, sallallahu bila dia cerita tentang neraka, dia kata apa? Macam manalah orang boleh senyum ketawa, dia kata. Orang yang duduk dalam neraka ni, sallallahu pakainya pakaian baju besi daripada api neraka. Tidurnya atas api neraka. Berjalan daripada lorong-lorong yang penuh dengan api daripada neraka. Makan dan minumnya daripada nanah dan darah. Macam mana orang boleh senyum? Akhirnya bila dia cerita, dia pengsan. Digambarkan dalam kitab An-Nihayah. Ibnu Katsir petik satu riwayat. Orang yang duduk dalam neraka ni, dia duduk di celah-celah, sallallahu alaihi Muhammad, di celah-celah rantai-rantai besi yang diperbuat daripada api neraka.
Nak gambar tuan-tuan jangan gambar dengan kepala. Memang tak akan jumpa gambaran ni dalam akal tuan-tuan. Sebab benda tak ada dalam dunia. Saya duk tengok lah ni, mereka duk post kat dalam Facebook tu. Duk buat gambaran syurga, duk buat gambaran kita tengah queue, duk gambaran apa semua tu. Tuan-tuan jangan duk guna gambaran itu sebab tu bukan syurga, bukan neraka, bukan padang mahsyar. Tuan-tuan boleh cerita tentang padang mahsyar, tapi jangan duk buat gambar-gambar lukisan-lukisan tak betul. Memang confirm tak betul. Sebab yang lukis pun bukan pernah tengok lagi. Yang pernah tengok syurga neraka ni siapa? Siapa ada tak orang pernah jumpa, pernah tengok syurga neraka? Siapa? Nabi SAW. Nabi SAW waktu peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi dibawa untuk tengok syurga. Tengok keindahan syurga. Sebab tu Nabi SAW cerita syurga ni. Semua orang macam meleleh yak liuk. Ya Allah, seronoknya. Pasal apa? Pasal Nabi cerita benda yang dia nampak. Bila Nabi SAW semayang, salih asyamat. Tiba-tiba Nabi SAW tunduk ke belakang. Tiba-tiba ke depan macam nak capai sesuatu. Para sahabat kata, pasal apa Rasulullah? Pasal apa? Tadi waktu baca ayat berkaitan dengan syurga tu, aku seolah macam nampak buah-buah syurga kat depan, rasa macam nak pergi ambil ya. Waktu cerita pasal neraka tu, rasa macam neraka duduk kat depan ni, lepas tu turun. Tahu pasal apa? Nabi pernah nampak. Nabi SAW cerita benda yang dia nampak. Para sahabat sebab tu cerita neraka tumbang pingsan. Ni saya duduk cerita neraka, tak ada siapa yang pingsan, paling nak lagi dah. Habis-habis ustaz cerita apa dia? Cerita neraka. Best. Best dia tanya. Tak ada apa pun. Pasal apa? Pasal saya yang cerita. Saya pun tak nak tengok. Feel dia tak sama. Subhanallah dalam saya cakap. Para sahabat kalau cerita buat neraka tumbang pingsan. Takut. Diceritakan, digambarkan. Ada rantai-rantai besi yang duduk in between ahli neraka ni. Dan rantai besi ni akan bergeser. Geser. Macam mesin tu lah. Geser. Yang ahli neraka ni berguling, bergeser. Dan penuh dengan luka-luka di tubuh ni. Luka-luka tubuh. Jatuh luka-luka tu. Mengalir air-air luka dan nanah tu mengalir ke satu lopak. Bertakunglah dekat situ. Dan itulah yang akan menjadi makanan dan minuman kepada ahli neraka. Dan saya cakap. Itu rasa nak ahli neraka lagi. Aduh. Dan apakah makanan dan minuman ahli neraka? Makanan dan minuman ahli neraka. Ada beberapa ayat dalam Quran yang cerita tentang makanan dan minuman ahli neraka. Surah Al-Waqi'ah, surah Al-Kahfi, antaranya. La'akiluna min syajarin min zaqum famali'una minha al-butun fasharibuna 'alayhi min al-hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumiddin. Inilah kepentingan kita duk beramal dengan surah amalan tu. Kan? Surah amalan dia cerita dekat kita benda-benda yang duk peringat kita tiap hari. Tapi masalahnya apa ini? Duk baca tapi tak faham. Kan? Faham ni. La'akiluna min syajarin min zaqum. Makanan mereka sallallahu alaihi wasallam la'akilu min syajarin min zaqum. Makanan daripada sebab pokok zakum. Pokok zakum ni dia buah-buah dia berduri-duri tajam. Hari itu dalam Facebook tunjuk gambar buah tu berduri-duri tajam. Ada muka sikit kat buah tu macam muka tengkorak macam muka. Tu dah pernah tengok scary movie tu. Yang pakai topeng yang muka banyak macam tu kan. Tuan-tuan jenis tak nak tengok TV saya tahu. Saya abang. Jadi muka aku tu. Tambah-tambah bulan Ramadan ni memang unplug lah tu panggil. Kan. Dan sebab dia macam tu. Buah pun macam tu. Dia kata inilah buah zakum dia neraka. Bila masa dia pergi petik neraka tak lah. Tak ada lah. Saya dah sebut kan. Kita ni kena apa? Kena ni sikit. Kadang seronok nak share daripada Facebook, nak share daripada Instagram, seronok nak share. Bagus peringatan-peringatan yang baik. Bagus kita share peringat pada orang. Tapi janganlah berlebih-lebih. Jangan sampai berlebih-lebih. Benda tak tahu, sebut tak tahu. Benda tak sahih, jangan share. Saya sebut. Itu agama ni. Macam menarik lah. Ustaz kami hantar ni bukan nak bagi gambaran syurga neraka. Tapi kami nak bagi rasa macam feel tu. Tak boleh. Benda bukan.
Saya mungkin kita rasa macam tu, tapi ada yang orang tu duk menganggap kita benda macam tu. Oh, ni gambarannya, oh kena beratung macam ni rupanya. Nampak orang duk beratung ramai-ramai. Boleh nampak biru indah, cantik. Oh, boleh nampak merah, menjalar-menjalar. Oh, ni lah kau betul. Oh, ni rupanya. Oh, okey je, tak ada apa. Ya, saya cuma. Tuan-tuan. Zakum. Buah zakum ni buah yang berduri tajam. Berduri pahit sepahit-pahitnya. Bila dia masuk dalam perut ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia masuk dalam mulut ni, dia akan melekat dan akan membocorkan kerongkong-kerongkong dalam perut dia. Makan, telan. Yang kita heran, pasal apa makan? Lagi ada jawapan di hujung ayat. Allah sebut, la'akiluna min syajarin min zakum, famali'una minhal butun. Bahkan dipenuhkan perut dia dengan buah tu. Maksud, macam gambar apa? Apa nak makan? Nah, makan. Sumbat dia. Masuk. Nak makan. Sumbat masuk. Bocor perut-perut, kongkong-kongkong dia. Sebab buah-buah yang tajam-tajam tu. Pahit. Lepas tu, sallallahu alaihi wasallam, la'akiluna min syajarin min zakum, famali'una minhal butun. Fasharibuna alaihi minal hamim. Diberi minum dia daripada hamim. Hamim ni apa? Air yang sangat panas. Allah gambarkan hamim ni dalam surah Al-Kahfi. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Bunyi sambut. Orang cakap apa yang surah-surah. Alhamdulillah. Apabila dia minta minum disebabkan dahaga dia, Allah dahaga sangat ni, tolonglah bagi kami minum, tolonglah bagi kami minum. Dia nak jadi tang ni, dia dapat minum ni, tak dapat minum dalam neraka ni. Waktu dia mati lagi, dia teruk dah. Kalau orang yang dah dapat nikmat dalam syurga ni, waktu mati tu dia nikmat dah. Sebab tu, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, bila dia pergi sampai dekat kubur, dia menangis kat kubur, menangis. Sampai orang kata dia, wah Sayyidina Osman, pasal apa sampai macam ni? Dengar syurga neraka pun tak macam ni. Duduk dekat kubur sampai macam ni. Dia kata apa? Kamu tak dengar ke? Ni kubur ni lah permulaan kepada akhirat dia. Kalau elok tu ni, eloklah kat sana. Kalau buruk kat sini, buruklah kat sana. Maksudnya kalau dia ditakdirkan sebagai ahli neraka, waktu duduk dalam kubur azab dah. Waktu mati dia azab dah. Tahulah kata nanti dia akan kena azab paling dahsyat dalam kubur. Yang salih Muhammad. Lalu subhanallah saya simakkan. Dahaga, minta minum ya Allah. Minta minum, nak minum. Dahaga sangat. Ada satu kisah. Ahli neraka. Dia apa? Allah saja nak main-mainkan dia. Salih alaihi Muhammad. Duduk, tengok-tengok awan main. Nampak awan main. Awan hitam main. Dia pun kata, kalau awan main macam ni, waktu kita hidup kat dunia ni, hujan nak turun. Oh ni panas sangat ni. Dahaga sangat ni. Hujan nak turun ni. Seronok ni. Hujan nak turun. Main-main tuan-tuan semua. Rupanya hujan turun sungguh. Tapi yang turun itu air yang sangat panas. Bila kena kepala dia, yang atas ni akan jatuh meluluh sampai pecah melalui perut-perut dia. Ini neraka. Mati dah? Tak mati dah. Segala azab yang dia lalui itu, dia tak akan berhadapan lagi dengan kematian. Sebab waktu duduk di padang mahsyar tu, kematian didatangkan dalam bentuk seekor kambing, lalu disembelih. Menunjukkan bahawa lepas tu, tak ada lagi kematian. Sehingga Allah ceritakan, dibakar neraka ni sampai tinggal hati ya. Diulang bakar ni sampai tinggal hati ya. Kemudian tumbuh balik. Kemudian dibakar lagi sampai tinggal hati. Tumbuh balik sampai tinggal hati. Dan Allah sebut dalam Quran, Allah kata, dia akan digantikan dengan kulit yang lain. Kalau kita kena api terbakar, ditumbuh kulit lain. Ditumbuh kulit apa? Kulit kita je lah. Kulit yang baru. Betul tak ni? Tapi tak je sempurna macam kulit yang lama. Adalah kesan-kesan scar tu. Tapi Allah cerita dalam Quran, sallallahu alaihi Muhammad, Allah sebut perkataan ukhra, lain. Bukan kulit baru, kulit lain. Maksud dia punya sensitivity kulit tu tak sama. Kalau kita kena bakar api tuan, dia punya sensitivity kulit tu dah lari dah.
Dia mungkin dah tak rasa sama macam tu. Sebab kulit ni sangat sensitif lah. Tu kan? Terfaham tak cerita ni? Ganti kulit yang lain supaya dia akan berterusan rasa sakit. Nah. Allah minta minum. Minta minum. Allah teman. So, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Lalu dia diberi minum daripada air yang air ni macam tembaga yang cair. Tembaga, cair tembaga tu, panas tu, merah tu. Kemudian dituang dalam mulut dia. Bila tuang masuk dalam mulut dia, panas bahang daripada tu membakar wajah dia ni. Jatuh daging-daging muka ni. Padahal minum kat sini. Jatuh daging muka ni. Tuan-tuan boleh bayang tak bila masuk dalam perut dia macam mana? Itulah minum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Minuman daripada ahli neraka. Dia panggil hamim. Allah tak berhenti tentang tu. Allah cerita tentang ayat minuman ni, ahli neraka ni. Fasyaribu apa ni? Minal hamim. Fasyaribuna syurbal him. Fasyaribu syurbal him. Minumnya umpama unta yang kena penyakit him. Tu dah search dalam internet. Kita yang biasa duduk dengan Arab, kita tahu. Ada satu penyakit yang kena pada unta. Penyakit him ni, unta ni dia ada masalah dengan dia punya digestion, dia punya pembakaran lemak dia. Sebab unta ni dia punya sumber minuman dia pada lemak yang ada dekat dia, bonggol kat atas. Sebab tu unta dia boleh macam sebulan tak minum air. Dia minum air banyak-banyak, dia boleh berjalan sebulan, dia tak minum air tak apa. Sebab dia punya ada stok air yang cukup dalam. Tapi bila dia main penyakit ni, dia lemak tu tak isi sumber air kat dia. Dan dia continuously dahaga. Dia minum pun dia tak hilang dahaga. Dia minum pun tak hilang dahaga sampai tubuh dia akan mengecik, akhirnya dia mati tu. Dia minum pun tak hilang dahaga. Akhirnya tubuh dia cuma kalau dia nak sembuhkan penyakit tu, ada satu cara dia. Arab akan pergi cari satu jenis ulang duduk kat padang pasir tu. Ulang tu dia ambil, dia buka mulut unta tu, dia lepas ulang tu hidup kat dalam tu. Ni kerja orang Badui, dia pandai. Dia pandai. Betul cari ulang tu. Masuk dia tu, tu dia bagi minum air banyak. Bisa daripada ulang tu akan menyembuhkan penyakit. Tapi nak cerita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia minum tak habis-habis. Minum tak hilang. Minum. Itulah demikian keadaannya orang minum air waktu duduk dalam neraka. Minum lagi. Padahal Allah kata apa? Minuman itu membakar wajah dia. Kalau patut nak minum lagi, tak minum dah. Tapi Allah kata, dia minum lagi. Pasal apa tadi makanan yang sangat dahsyat itu telan sampai bocor kongkong perut dia, tapi masih hidup makan lagi sampai sumbat penuh dalam perut. Pasal apa minuman yang panas sampai lekang muka-muka sampai bocor perut semua sebagainya, tapi minum macam unta dahaga ni pasal apa? Hada nuduluhum yaumaddin. Itu jawapannya. Itu saja hidangan yang Allah akan sediakan kepada mereka. Tak ada benda lain lah. Makan itu. Oh, Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Tuan rasa kalau macam ni keadaan dia, nak duduk neraka lah. Satu saat pun tuan tak akan gamak untuk duduk neraka. Cuma persoalan dia ialah, saya duduk cerita tak saat ni tuan-tuan sekalian, saya petik ayat Quran, saya petik adik-adik Nabi SAW. Tuan-tuan yakin tak ada neraka ni? Yakin tak? Hampa ni faham ke tak faham aku cerita apa ni? Tanya pun tak mau jawab siapa. Fokus sungguh Mbak Raya. Molina lagi tak tahu. Percaya tak? Percaya patut. Benda samayat, benda yang tak pernah duk tengok, benda dengar kita ni. Benda-benda yang dengar, benda ghaibiat. Allah sebut dalam Quran, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah cerita gambaran siapakah sifat orang yang bertakwa, ialah mereka yang beriman kepada benda gaib, benda yang tak nampak, dan syurga neraka salah satu benda dia. Itu.
Percaya tak neraka? Percaya. Takut tak? Takut. Ustaz duk cerita tu takut kita. Takut. Nak jadi neraka tak? Tak mau. Tak mau. Tapi pasal apa masih duk buat perangai ahli neraka? Pasal apa? Tahu tak kalau kita buat tu jadi ahli neraka? Tahu. Tapi pasal apa masih duk buat ahli neraka lagi? Pasal apa masih duk buat lagi perangai-perangai ahli neraka? Pasal kita beriman. Pasal kita percaya. Tapi tak berapa beriman. Tak apa nak beriman. Kalau kita beriman, kita buat tak? Kalau beriman, tak buat lah. Tapi pasal apa buat? Pasal tak berapa nak beriman. Faham tak? Jadi kalau takut jadi ahli neraka, buat apa tuan-tuan? Salat Muhammad. Allah bagi dekat kita ni 1 bulan nama Ramadan. Bulan ni innallaha utaqa'u fi kulli yawmin wa laylatin wa li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabatun. Sesungguhnya bagi Allah orang yang dilepaskan daripada api neraka pada malam, pada setiap hari, pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan jadi bulan yang membebaskan kita daripada api neraka. Dan dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ghuliqat abwabun nar falam yuhtah minha babun. Akan ditutup pintu-pintu neraka sehingga tidak dibuka satu pintu pun daripadanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Nabi SAW sambung di bawah tu ada 2 keadaan. 2 keadaan orang yang nak nama dia dibebaskan daripada api neraka ni. Yang pertama, dia baca tadi sallallahu alaihi Muhammad, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabatun. Yang pertama, bagi mereka itu mempunyai doa-doa yang mustajab. Yang keduanya tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam hadis yang berikutnya, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, cepat-cepat buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa ya baghiyash syarr aqsir. Wahai orang-orang yang inginkan kejahatan, kurangkanlah. Ni 3 ciri orang yang nak nama dia dibebaskan daripada api neraka. Nombor 1, manfaatkan dengan doa yang mustajab dalam bulan Ramadan. Antara doa yang Nabi SAW ajar dekat kita pada ni, sesama tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan, Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, kalau saya berjumpa dengan Al-Qadar, apakah doa yang nak saya panjatkan? Tuan-tuan ni, hafal elok dalam doa ni. Lepas tu kita baca doa ni pada awal Ramadan sampai hujung Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa dia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ridha engkau ya Allah dan minta syurga, wa na'udzubika min, dan minta jauh daripada min sakhatika wan nar, kemurkaan engkau dan neraka. Minta jauh pada neraka Allah. Tu doa yang Nabi SAW ajak untuk kita baca sejemat dalam bulan Ramadan. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang tu Nabi ajak kepada Khadijah Aisyah untuk amal setiap hari. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, yang suka memberi ampun, ampunkanlah dosaku. Dia ada 2 beza di antara afu, pengampunan juga, dengan maghfirah, pengampunan juga. Orang perasan ada 2 perkataan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyu du'ai afdal? Wahai Rasulullah, doa apa yang paling afdal sekali? Dalam senarai doa yang kita nak panjat, baca banyak-banyak tu, macam-macam kan kita nak minta macam-macam. Ada macam-macam benda kita nak minta dalam hidup kita ni. Sahabat tanya, Rasulullah, dalam banyak-banyak doa apa paling afdal sekali? Nabi kata apa? Al-afu. Minta ampun. Ada sebut al-maghfirah. Kata al-afu. Al-afu wal-afiyah fi dunia wal-akhirah. Minta al-afu, minta ampun.
Tapi menggunakan perkataan al-afu. Saya akan bezakan sekejap lagi apa maksud al-afu, apa maksud maghfirah. Saya semua. Al-afu wal-afiyah, dan keselamatan fi dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Ni doa yang paling afdal sekali. Nabi SAW guna perkataan al-afu. Apa beza di antara al-afu dengan maghfirah? Ulama bahas. Antaranya, berbagai perbincangan, seperti satu pendapat. Salih alaihi Muhammad. Al-maghfirah ialah satu pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah ampunkan dosa kita, yang akan menyebabkan kita masuk syurga. Tetapi masih ada tercatat pada catatan amal benda yang kita buat. Tapi ya Allah ampunkan dosa, dia masuk syurga. Tapi waktu bentang tu, dia baca lagi. Dia baca lagi. Waktu tayang tu, ada lagi. Semua orang tengok, geng-geng tikar semua tengok. Ni macam kawan kita. Awak dia buat lagu ni. Boy pergi masjid bukan main, kita tarik atas kepala. Awak dia buat macam tu. Semua orang tengok. Mak kita, anak kita, cucu kita semua. Lah, ni tok aku ni. Pasal apa dia buat macam ni? Aku kenal dia daripada kecil-kecil dulu. Duk pergi masjid ni. Lah, tok aku. Semua orang tengok. Kita waktu tak boleh angkat kepala. Benda kita buat. Tapi Allah azab tak? Tak, Allah ampun. Sebab dulu minta ampun. Tuan-tuan, kita ni semua buat dosa nah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti buat salah. Mana ada kita tak nak buat salah? Semua buat salah. Saya pun buat salah banyak. Sani Allah Syekh Muhammad. Tapi tuan-tuan, ada beberapa keadaan. Nombor satu, dia mati, dia bawa dosa tu. Orang buat salah, buat dosa. Dia mati, dia bawa dosa tu. Maka dia akan diazab oleh Allah SWT. Lepas habis azab, ujung dia akan masuk syurga balik. Orang kedua, dia buat dosa. Dia sempat minta ampun waktu hidup kat dunia. Lalu Allah ampunkan dosa dia. Dia bangkit daripada masyarakat tanpa dosa. Lalu dia masuk syurga Allah. Yang ketiga, dia buat dosa. Dia mati dengan dosa dia. Tapi Allah ampunkan dia di akhirat. Dengan rahmat kasih sayang Allah. Lalu dia pun masuk syurga. Kita harap kita ni jadi kelompok kedua tadi. Ya Allah ampun dosa kita. Bangkit di akhirat. Allah ampun dosa. Kita masuk syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang pertama dia panggil al-afu. Ampun dosa. Maghfirah. Tapi ada lagi tanda dia. Tapi tak kena azab. Yang kedua tuan-tuan. Salih alaihi Muhammad. Dia panggil al-afu. Yang tadi maghfirah kan. Al-afu ni. Satu pengampunan yang Allah bagi yang tak ada tanda dah kat dia. Habis. Padam. Bangkit-bangkit pada masyar. Dia main. Sampai tahun umur 18. Dia risau dah. Sebab awal-awal itu bagus. Waktu duduk asrama dulu, usrahnya, baca Qurannya, ikut game masjidnya, pergi tablik lagi waktu tu. Kembali lagi, Salih Samad. Jakab boleh dah. InsyaAllah. Berubah dah. Masya Allah. Berubah itu tu. Ikut game tu. Pakai Yusuf ni. Bagus kan? Ubah diri, baguslah. Waktu sekolah. Tapi semua lepas-lepas dia masuk, tuan-tuan, dia start masuk kolej. Masuk universiti, kerja tuan-tuan berubah. Waktu tu, umur 18, 19, 20. Waktu tu saya semat, sudah, insyaAllah. Sebab kita pun takut dah macam mana ni. Macam ni, Allah, macam mana. Dan saya semat. Pegang lagi. Allah, janganlah tunjuk. Tiba-tiba tak ada. Tak ada. Skip. Papat tu skip. Alhamdulillah, Allah ampun dosa dan Allah padam semua. Nak tu, al-afu. Sebab tu minta al-afu, minta ampun. Manfaatkan ni, doa-doa mustajab ni waktu ni, bulan Ramadan ni. Tentu ada seorang yang last sekali masuk syurga. Last sekali, orang paling last sekali masuk syurga. Orang paling last ni orang yang dia ada iman lah, tapi dosa banyak sangat. Dosa dia memang kekal lah dosa dia. Tapi adalah kebaikan dia buat, ada iman sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia last sekali. Waktu bangkit tu Allah jemput dia tu, rentung dah. Tak ada apa dah. Lalu dia mandikan di sungai Al-Hayah nama dia. Sungai ni, jadi bersih lah dia. Dia jadi elok, cantik balik apa semua. Tapi ada tanda Jahannamiyin. Bekas di neraka Jahannam. Orang yang masuk neraka, keluar masuk juga, dia ada tanda dia. So kat syurga ni boleh kenal lah. Oh ni geng masuk neraka dulu ni. Ya ni, Ustaz Jamat, mantan, apa dia panggil apa? Mantan. Ya.
Ustaz Ismail Muhammad. Lalu Ustaz Ismail Muhammad, waktu tu, dia jumpa dengan Allah. Ya Allah, pergi masuk syurga. Adakah lagi tempat saya kat dalam syurga tu? Dah penuh dah apa. Tengok-tengok wajah. Penuh dah, ada lagi kat tempat tu. Pergilah. Ya Allah, tu nampak pokok satu kat situ tu. Boleh tak saya nak pergi teduh kat bawah pokok tu? Ni belum masuk syurga ni. Boleh tak saya nak pergi teduh kat pokok tu? Sebab duduk dalam neraka kan panas. Dia pokok tu teduh sikit. Boleh pergi duduk kat situ? Pergi ya. Tapi mesti saya nak minta lebih pada tu. Taklah ya Allah, takat tu aja. Takat tu je, nak pergi duduk kat bawah pokok tu aja. Takat tu aja. Saya mesti nak minta lebih. Taklah ya Allah, takat tu aja. Pergilah, pergi. Dia pun pergi duduk dekat bawah pokok tu. Cantiknya pokok ni. Tengok tepi ni. Ada satu pintu. Cantik pintu syurga. Ya. Cantik pintu ni. Ya Allah, boleh tak nak pergi kat pintu tu? Kalau katakan, dia kata dah, mesti nak minta lebih. Dah takat tu je. Nak pergi kat pintu tu je. Saya tengok cantik sangat. Ya, tu. Tapi sekali mesti nak minta lebih lagi. Dia pun pergi kat pintu tu. Pergi tengok jujur kat dalam. Ya Allah, cantiknya syurga. Ya Allah, nampak cantik. Ya Allah, boleh tak masuk syurga? Allah saja nak main dengan dia. Saja. Kita pergilah masuk. Tapi ada ke tempat ni, ada ke tempat lagi ni. Tak ada lah saya, tak ada tempat dah ni. Allah kata, apa kamu nak? Kamu ingat ada orang yang paling kaya sekali. Paling kaya nikmat apa yang ada kalau kamu nak ada macam tu. Kita nak ya Allah, nak semua yang ada macam yang orang yang paling hebat. Nak macam tu. Bagi kamu 10 kali ganda lagi daripada yang tu. Segala kenikmatan yang ada kat dunia ni, keseluruhan dunia seluruhnya 10 kali ganda itu akan diperolehi oleh orang yang paling akhir sekali masuk syurga. Ni yang saya sebutkan. Itu minta sungguh-sungguh, minta Allah ampun dosa kita dalam Ramadan ni. Ni kan, minta bagi sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh. Dan di antara waktu makbul paling makbul doa sekali tu, tahu waktu mana tu? Tu ada berapa waktu makbul doa dalam bulan Ramadan ni? Tu kata apa? Nabi kata apa? Bagi mereka ada doa-doa yang mustajab. Yang tak ada, yang bukan tak ada, bulan lain tu ada, tapi kita tak bersungguh untuk dapat pun. Nombor 1, waktu sahur. Tu waktu makbul doa ada dalam bulan Ramadan. Bulan lain pun ada waktu sahur ni, tapi kita tak pernah duk pergi berebut waktu tu. Betul tak? Bulan Ramadan ni, waktu tu memang bangkit dah. Bangkit makan. Betul kan? Pasal apa tak manfaatkan waktu tu untuk doa? Sedangkan waktu tu, yanzilu rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Turun Allah SWT ke langit dunia waktu tu. Buat apa? May yad'uni fastajib lahu. Ada tak di kalangan hamba aku nak doa, aku nak makbulkan doa ni? Minta lah waktu tu. Antara doa yang Allah perintah kepada kita untuk minta apa ni? Jauh pada api neraka. Kalau kita masuk neraka, na'udzubillah min dhalik. Kalau kita masuk syurga, Sayyidina Al-Hasyim Muhammad, katakan, boleh jadi kita masuk syurga terus. Boleh jadi kita masuk neraka dulu, baru masuk syurga. Betul tak? Tapi akan masuk syurga. Sayyidina Al-Hasyim Muhammad. Sebab tu, Allah suruh kita minta apa ni? Waqina azaban. Waqina azaban nar. Pasal apa Allah tak cerita minta masuk syurga? Pasal apa? Tengok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hasanah di dunia. Kebaikan dunia, setelah yang tu fahamlah. Dan hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat ni apa? Antaranya ialah masuk syurga jangan jauh pada neraka. Itu kebaikan ke akhirat. Tapi sebut lagi dekat belakang tu, jauh pada neraka. Kan ada dah dekat hasanah fi akhirah dah. Faham tak faham tak? Kan jauh pada neraka tu dah ada dah. Dimaksudlah dalam kebaikan di akhirat tu. Tapi sebut lagi di luar ni pasal apa? Pasal dia panggil mengkhususkan sesuatu yang umum. Nak balik kampung ke? Nak balik kampung. Akhir salam semua nak. Mak ayah jangan lupa nak. Pasal apa nak sebut mak ayah? Pasal apa? Kan mak ayah dah ada kat dalam semua tu. Mengkhususkan yang umum. Yang lain tak apa. Yang ni jangan lupa. Dalam hasanah di akhirat tu, neraka dah ada tu. Tapi nak khususkan lagi. Sebab yang ni sungguh-sungguh tak apa. Sebab kalau kita masuk syurga, boleh jadi masuk neraka dulu. Tapi yang kita nak langsung tak mau masuk neraka. Faham tak? Nombor 1, waktu sahur. Nombor 2, Salih Samad, waktu mana? Waktu kita puasa, sepanjang puasa lagi tak buka. Tu waktu makbul doa.
Salih Muhammad. Sepanjang puasa lagi tak buka, tu waktu makbul doa. Minta jauh pada neraka. Yang ketiga waktu mana? Waktu duduk di hadapan makanan, waktu nak berbuka puasa. Tu waktu makbul doa. Salih alaihi Muhammad. Doa tu. Yang keempat waktu mana? Waktu salih alaihi Muhammad. Waktu berbuka puasa tu sendiri, waktu makbul doa. Yang kelima, waktu makbul doa pada malam-malam Al-Qadar. Ini syariah. Doa. Lepas tu Nabi SAW sebut apa ni? Nabi kata, Inna Allah taqa'u fi kulli yawmi wa laylatin li kulli abdin minhum da'watun mustajabatun. Sesungguhnya bagi Allah orang yang dilepaskan daripada api neraka pada setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan. Setiap hamba daripada mereka mempunyai doa yang mustajab. Cukuplah satu tu. Yang lain tu, perbanyakkan kebaikan, jauhkan daripada kemaksiatan. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat kita. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Dan sebelum tu, ada beberapa pengumuman saya nak sebutkan. Yang pertamanya, ni buku, satu buku ni, buku yang saya edarkan secara percuma dalam bulan Ramadan ni. Tuan-tuan ambil seorang satu. Ambil seorang satu. Cuma buku ni buku wakaf. Cerita tentang solat sunatnya. Sebab saya duk kempen untuk perbanyakkan solat sunat dalam bulan Ramadan. Tapi duk semayang kadang-kadang kita pun tak reti. Maka saya susun himpunan solat-solat sunat daripada sunnah Nabi SAW mengikut mazhab Syafi'i. Nak baca surah apa, nak baca doa apa, berapa rakaat, waktu mana, tuan-tuan ikut, dia ada lebih kurang 22 semayang sunat. Dalam dia juga ada special sikit, kita masukkan sujud tilawah dan sujud syukur sekali kali. Dan juga mengqadha solat-solat sunat pun ada. Tuan-tuan dapatkan seorang satu, insya-Allah saya selamat. Nah, kalau tuan-tuan ada lebih, rasa macam nak bawa balik kat suami ke, bawa balik kat siapa-siapa yang boleh manfaatkan buku ni, ambil. Free of charge. Yang penting tuan-tuan niatlah pahala dia kepada orang yang mewakafkan buku ni. Insya-Allah semua ada. Dan kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak wakaf bagi ke orang juga, tuan-tuan jumpa dengan staff saya tu, RM15 satu buku. Kami nak tumpang juga dalam bulan Ramadan ni. Saya nak ambil 10 buku, nak RM150, so dia asingkan kat tepi. Nanti kami akan edarkan tempat lain bagi orang menjadi manfaat. RM15. Okey. Baik, Allah SWT. Tuan-tuan, dapatkan percuma dekat luar sana. Yang keduanya, Salih alaihi Muhammad, ada, yang ni adalah dana wakaf yang kami sedang kutip untuk bulan Salih Muhammad Ramadan ni, untuk siapkan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Pembelian tanah, ada pembangunan masjid, pembangunan asrama pelajar, rumah guru kaki tangan, rumah warga emas dan pengurusan lah. Keseluruhan 45 juta. Yang terkumpul sekarang ni 2 juta, ada 25 juta lagi kita nak cari insya-Allah. Tuan-tuan boleh ada tabung kat luar tu, tuan-tuan bagilah, tuan-tuan niat wakaf insya-Allah. Bulan Ramadan ni mudah-mudahan jadi manfaat kebaikan untuk kita lah. Dan ada kurma juga yang kita bawa tu. Tuan-tuan nak beli, nak buka puasa, kurma Ajwa Aliyah Madinah. Lembut kurma ni, selalu kurma je ada keras, yang ni dia lembut sikit. Dia punya kebun dia tepi Masjid Quba tu. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana dengan harga istimewa bulan Ramadan ni. Sedap insyaAllah. Itu saja, saya minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi lain masa ketika insyaAllah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.